Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Salam 2 Ramadan 1443 Hijrah. Temankan kami berdua pada pagi ini di Malaysia hari ini. Saya Hanif Miswan. Dan saya Hazrina Kasim. Pastinya hari ini, walaupun berada di hari kedua di bulan Ramadan, sudah tentu ia memberikan satu perasaan keterujaan dalam kalangan umat Islam sendiri kerana meraihkan bulan Ramadan dalam suasana yang lebih ceria. Betul. Dengan keadaan yang berbeza kalau kita bandingkan 2 tahun yang lalu. Betul. Kita berada di fasa pandemik. Kini di fasa peralihan ke endemik, sudah tentunya ia memberi semangat baru kepada semua. Semalam ni, satu Ramadan macam meriah. Sangat kita meriah. Sangat menantikan saatnya bermula Ramadan. Semua berpusu-pusu untuk kembali merasai suasana. Tapi dalam masa yang sama, semua diingatkan dengan SOP lah. Tapi jangan lupa, pagi ni macam ramai juga yang lupa ni. Hari ni hari puasa, ramai yang ajak bersarapan. Masuklah anak kecil saya, ajak bersarapan. Tadi hampir-hampir lah kita ke kedai mamak. Nasib baik kita ingat. Tapi jangan lupa juga semalam adalah malam kedua kita menunaikan solat sunat tarawih. Juga dengan SOP yang baru apabila boleh didapatkan saf juga didapatkan tikar sejadah tersebut. Dan lebih penting juga adalah untuk kita bersama-sama meraihkan perkara tersebut kan. Dan yang pastinya bukan sahaja di negara kita, suasana solat tarawih ini dapat dirasai bagaimana keterujaan umat Islam di seluruh dunia, terutamanya di Masjid Hagia Sophia, di mana ia merupakan pertama kali solat tarawih diadakan selepas 88 tahun. Kita tahu bahawa masjid ini dahulunya adalah sebuah gereja, kemudian ditukar kepada muzium. Dan alhamdulillah menyaksikan kali ini dalam sejarah umat Islam dapat menunaikan solat tarawih di Masjid Hagia Sophia. Patutnya daripada tahun 2020 lagi. Betul. Diwartakan sebagai antara tapak warisan. Tapi selepas berlakunya pandemik COVID-19, barulah pada tahun ini kembali diberikan kebenaran untuk menunaikan solat tersebut secara berjemaah dan telah pun dikongsikan di media sosial lah. Antara yang paling mendapat perhatian. Meriah juga. Okey, dan ini di Jakarta. Wah, ramainya. Ada jiran kita dengan majoriti umat Islam antara terbesar di dunia. Dan kita tahu juga bagaimana sambutan mereka dengan solat tarawih ini. Memang begitu ramai sekali sambutannya telah pun diberikan. Saya kira di mana-mana sahaja, Hanif, yang pastinya bagaimana kita meraihkan Ramadan kali ini, menyambut ketibaan Ramadan dengan penuh rasa kesyukuran. Kita dapat meraihkannya bersama dengan keluarga dan juga pastinya saat-saat yang dinantikan bila dapat menunaikan solat tarawih di masjid ataupun di surau-surau. Ini keadaannya di negara kita. Melihat bahawa dalam keadaan kita dapat merapatkan sejadah. Kemudian dalam situasi semuanya tidak perlu lagi, kalau dulu kena siapa datang awal ikut giliran dan sebagainya. Tapi kali ini dah tak ada dah. Memberi peluang kepada semua umat Islam untuk merasai nikmat bulan Ramadan seperti dahulu. Walaupun sekarang ni kita berada hampir kepada kehidupan yang normal. Betul. Saya pun berkesempatan semalam baru dapatlah untuk tahun ini, dan antara perkara yang mungkin menjadi tumpuan juga adalah tentang bagaimana peringatan diberikan dari masa ke semasa. Selepas 4 rakaat tersebut akan ada individu yang bertanggungjawab di masjid tersebut untuk bangun memberikan peringatan, katanya jangan lupa SOP. Alhamdulillah. Kita diberikan kebenaran pada tahun ini. Jangan lupa kalau ada kanak-kanak, jangan lupa untuk kita sentiasa patuhkan mereka kan, bimbing mereka, jangan biarkan mereka terlalu berlari. Itu pun penting jugalah untuk sebab ini baru macam kita nak meraihkan kembali kehadiran orang ramai secara terbuka. Ya, bukan itu sahaja. Yang turut menjadi tumpuan adalah Bazar Ramadan. Ini suasananya, saya percaya di mana-mana sahaja anda berada, pastinya Bazar Ramadan ini dapat kita lihat kemeriahan peniaganya, pengunjung-pengunjungnya. Dalam situasi kita masih lagi mempunyai SOP, namun kita tidak nafikan bagaimana keterujaan pengunjung-pengunjung untuk membeli juadah berbuka puasa di bazar-bazar Ramadan. Contohnya, kita nak lihat di Gua Musang. Ini di section 6 Shah Alam. Ini tempat saya dulu belajar, tinggal di sinilah. Belajar? Betul Betul. Belajarlah. Okey, suasana. Ini menarik juga, ini antara yang meriah juga. Kalau di Shah Alam ni kan, selain daripada di section 13 tersebut, section 6 ni, kalau Rena boleh setuju dengan saya, dia antara juadah yang
jarang jumpa pun kita boleh dapatkan. Setuju. Betul. Kuih dia kan? Betul. Dan kemeriahan kalau kita lihat di Seksyen 6 ni sendiri, kebanyakan daripada kita mungkin akan rasa ini peluang diambil oleh orang umat Islam. Tetapi bagi yang bukan Islam juga, ini kesempatan orang kata kena tempias jugalah. Betul. Dapat sama-sama membeli juadah berbuka puasa ini, dapat mereka rasai kembali suasana di Bazar Ramadan. Ini di Paya Jaras, Selangor. Kan? Tak kurang hebatnya. Betul. Melihatkan kepada juadah-juadah ni memang pastinya menggamit kerinduan kita lah. Betul lah kan. Seawal jam 3 petang, 4 petang lah. Cuma semalam ada soalan dari mak saya katanya. Kalau beli jam 3 petang air ni orang pandang tak? Saya cakap memang orang pandang. Jangan buat hal. Kita beli pukul 5 ke atas. Saya cakap tu. Tapi ini di Paroi. Betul, antara lokasi yang hebat juga di Seremban, di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Kalau yang biasa pergi kat situ, Popia dia memang ramai carilah. Oh ya? Sebab dia ada Popia Stadium kat situ. Tapi kalau di bazar ni, ini memang antara menu-menunya yang boleh kita ketahui juga. Saya percaya setiap daripada kita ni ada menu-menu tertentu yang memang kita dah aim. 2 tahun tak makan, tiba-tiba bila dah buka balik Bazar Ramadan, ada yang akan mencari-cari menu kegemaran mereka. Terutamanya di Taman Bukit Indah Ampang ini, situasinya masih lagi dalam keadaan tenang, mematuhi SOP. Kalau tak salah saya, ini tengah goreng char kway teow ni. Betul Yelah, char kway teow dengan telur yang tadi kan. Okey, dan orang kota tadi kembali ke Taman Bukit Indah Ampang. Kita main cak-cak boleh sekejap-sekejap tak apa ya. Dan ini kalau di Kelang, ini juara. Juara segala juara. Udang di Kelang ni dia memang padat, memang banyak, macam-macam, ramai. Semua adalah betul-betul di tepi jalan. Ini antara tempat kegemaran ramai warga Kelang berkumpul lah. Berbelanja tu boleh Hanif, tapi janganlah sampai kita berboros. Tengok kemeriahan di Kuala Pilah ini sendiri. Kadang-kadang kita boleh buat rambang mata. Tak tahu nak pilih juadah yang mana, seolah-olah macam 2 hari ini adalah hari yang terbaik sebenarnya untuk merasai nikmat berpuasa tu. Tapi jangan risau, 28 hari lagi masih ada. Jimat-jimatlah sedikit. Sabar, bertenang. Tapi kita semua seronok lah. Seronok, teruja. Kita rasa teruja. Tapi bila bercerita mengenai bulan Ramadan ini, pastinya antara lokasi yang dirindui adalah masjid kan. Betul. Rumah ibadah kita ini semuanya memang sangat-sangat dialukan. Tapi kita nak kongsikan satu masjid, dan menurut Rena ianya sebuah masjid yang lain daripada yang lain ya? Ya, mempunyai struktur bangunan berkonsepkan namanya, kalau tak salah saya, Tropical Brutalism. Berkonsepkan industrial dan ia menggambarkan tak seperti sebuah musola. Tetapi yang menariknya, kalau kita lihat, ada tumbuh-tumbuhan hijau melatari segenap bangunan ini. Nak tahu istimewa ataupun tidak? Saya nak tahu. Jom sama-sama kita saksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Moden dengan konsep industri yang dibawa, Yayasan Taufik atau Musola Al-Abrar ini adalah idea kreativiti yang mengetengahkan ruang terbuka untuk menunaikan solat selain memberi pengudaraan yang selesa. Terletak di Sungai Penchala, Kuala Lumpur, keunikan reka bentuknya persis sarang burung ini menjadi antara surau tercantik dengan seni bina estetik. Selain menjadi tumpuan ramai sebagai lokasi menunaikan solat, musola ini juga menjadi tempat menimba ilmu bagi penduduk sekitar. Bagi Ashraf Muhammad Yusof dan Rosdi Ismail, mereka antara jemaah muda yang terawal mengunjungi surau ini, dan begitu teruja apabila pertama kali melihat sendiri seni bina moden yang direka tersegam indah ketika siap sepenuhnya. Bangunan dia memang nampak awal-awal kita nampak macam agak usang, nampak macam tempat apa ni kan, adakah ni untuk publik ke apa kan, tapi sebenarnya memang untuk orang ramai boleh datang sebenarnya, dan memang digalakkan untuk orang muda dan tak kisah semua golongan umur pun boleh datang sebenarnya untuk datang ke sini dan boleh menikmatilah pemandangan dekat sini, memang cantik. Di mana masjid ni dia mempunyai struktur bangunan yang unik. Suasana dia sini sangat tenang, jauh daripada jalan raya, dan orang cakap satu keistimewaan yang ada di dekat Taufik ni ialah suasana dia dengan orang yang datang sini semua dalam kumpulan yang baiklah.
Bangunan ini dibina dengan menggabungkan blok konkrit bergeometri bersama tumbuhan hijau yang lebih dikenali sebagai tropical brutalism. Di sebalik keunikan konsep yang dibawa, cetusan idea ini adalah milik arkiteknya, Hafiz Ismail, 48 tahun. Dia yang berpengalaman hampir 20 tahun dalam bidang seni bina mengambil peluang menghasilkan gaya modernisasi bagi sebuah musola. Yayasan Taufik ni, dia minta kita buat satu bangunan yang lebih kepada ataupun nak attract golongan belia bandar ni. Kalau boleh dia nak bangunan yang kurang maintenance cost dia. Jadi kita kena fikirkan satu bangunan yang simple tapi atraktif. Kaedah sedat bangunan ni sangat mudah untuk dibuat. Itu sebab kita pilih kotak. Nombor dua, murah. Material yang kita pakai ni material yang sangat asas. Kita pakai batu angin so that kita boleh promote pengudaraan semula jadi tadi. Bangunan ni basic saja. Dia ada probably dalam 2-3 bahan saja. Yang kita nampak kat kotak ni ventilation blocks ataupun batu angin. Nombor dua, konkrit lah. Konkrit. Nombor tiga, tiles dekat dataran kita ni. Suasana yang tenang, selain dikelilingi kehijauan tumbuh-tumbuhan, secara tidak langsung dapat membangkitkan rasa yang cukup luar biasa bagi umat Islam untuk terus mengunjungi rumah ibadah ini. Ramadan tahun ini 1443 Hijrah menjadi detik istimewa buat seluruh umat Islam. Bukan saja dapat berpuasa seperti biasa, namun dengan peluang dan kesempatan yang diberi, umat Islam dapat mendirikan solat sunat tarawih seperti sedia kala dengan merapatkan saf seiring dengan peralihan fasa endemik. Pastinya perkara ini mengujakan buat seluruh umat Islam di negara kita, termasuklah di Musola Al-Abrar Sungai Penchala ini. Ramadan yang dinanti, pastinya kita akan terus mencari keberkatan pada bulan mulia ini. Oh, betul lah brutalism tadi tu itulah antara konsepnya, sangat menarik dan ianya mungkin boleh memberi satu dimensi barulah untuk kita melihat kepada seni struktur binaan. Dan saya percaya ini juga kesempatan yang boleh diambil oleh umat Islam untuk merasa bersolat tarawih di Musola Al-Abrar ini di Sungai Penchala. Bolehlah cuba nanti Hanif Kita akan pergi nanti insya-Allah. Itu akan kita kongsikan, tapi sekarang kita nak bawakan kepada anda selepas sampai 2 tahun sekarang kita masuk ke fasa peralihan endemik. Itu yang dikongsikan dan ini mungkin satu era baharu kepada kita semualah untuk melalui fasa ini dan kita nak kongsikan tentang bagaimana Ramadan selepas pandemik masuk ke era endemik. Mungkin segalanya semalam pun macam meriah sangat dah hari raya semua ni, tapi baru satu Ramadan. Itu mungkin antara keterujaannya lah. Ya, dan hari ini kita nak bawakan topik ini bersama dengan Cik Nur Hisham Yaakob, Pegawai Psikologi Kanan Pusat Asasi UiTM Kampus Dengkil. Apa khabar Cik Hisham? Baik, alhamdulillah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Okey, kita nak bercerita sekarang ni Ramadan selepas pandemik. Kita tahu ini keterujaan. Saya percaya bukan saja kami berdua, tetapi seluruh umat Islam di negara ini sudah merasakan bagaimana mereka sendiri dapat membezakan Ramadan tahun ini berbanding 2 tahun yang lalu di mana kita dalam keadaan pandemik. Namun hakikatnya hari ini, bagaimana mungkin Cik Hisham boleh kongsikan dari segi keterujaan masyarakat kita menanti bulan Ramadan pada tahun ini? Okey. Bismillah. Pertamanya, Assalamualaikum, salam sejahtera dan kepada semua penonton juga. Saya percaya untuk kali ini semua rakyat Malaysia terutamanya sangat menantikan Ramadan dan keterujaan itu luar biasa sebab sebelum ni walaupun dibenarkan ke masjid tarawih terutama untuk bermula tahun 2021 tapi tidak ada lagi istilah yang mereka boleh rapatkan sejadah, rapatkan saf dan kat situ terutamanya bagi saya sendirilah dan saya percaya ramai rakyat juga begitu. Dia merasa satu keterujaan dan sebelum ni kita walaupun masih ada rasa ragu-ragu terutamanya sebelum ni dah 2 tahun kita kena jauhkan jarak dengan 1 meter hingga 1,5 meter tapi pada kali ini walaupun kita rasa ragu-ragu tapi bila dah semayang, bila dah sama-sama solat semua masing-masing dah mula rasa alhamdulillah
tidak ada rasa yang sampai tidak rasa sanksi dan semuanya yang penting bila tengok masjid kembali penuh, masjid kembali ramai dan ada pula macam kami di UiTM ada pula habis tu ada pula menjamu moreh kepada pelajar sampai ke subuh. So nampak dah normal. Cuma bezanya masih lagi normal, cuma kita dengan SOP memakai lagi pelitup muka. Dan alhamdulillah sepanjang 2 hari ni saya nampak sangat teruja lah semua-semua. Dan saya pun hari pertama saya di Masjid Negeri, hari kedua saya di UiTM. So saya bezakanlah kedua suasana tu dan hampir sama keterujaan dan orang pun mula gembira. Dan apa yang saya nak cakap dari segi psikologi ni, manusia yang dah ada masalah nak mengubah ruang ataupun personal space sebelum ni rasa sanksi-sanksi, tapi bila kerajaan tukar kepada status endemik ni mereka walaupun ragu-ragu tapi mereka boleh menjalani dengan tanpa rasa ragu-ragu. Alhamdulillah. Itu yang sangat bersyukurlah. Cik Syam, cerita tentang moreh ni menariklah kan, sebab kadang-kadang kita buat 8 je tapi datang balik sebab nak moreh dekat habis. Lepas tu 20. Ini biasa taktik-taktik kita. Cik Syam, okey. Bercerita mengenai selepas pandemik, sekarang ni endemik. Adakah ini waktu yang sangat sesuai dengan adanya Ramadan? Kita lihat kepada kemeriahan di bazar juga kan. Mungkin kita lupakan seketika tentang terlalu ramai sangat ke apa ke semua, tapi tentang keterujaan ini. Adakah ini waktu yang sangat sesuai sebab ianya ibarat escape mekanisme bagi kita semua sebagai manusia ni? Saya percaya ni memang masih sesuai lah, dan saya percaya kerajaan pun telah rancang secara rapi untuk dinamika. Kebetulan suasana manusia dalam bulan Ramadan ni di bazar, dan kita lihat di mana-mana tempat semuanya boleh keluar dengan anak-anak. Dan yang paling penting sekali, mereka meraihkan bulan Ramadan ni, Al-Mubarak ni, bersama keluarga, bersama orang tersayang, dan memberi ruang dan peluang rezeki kepada rakan-rakan kita, khususnya dekat bahagian jualan ni, setelah mereka bertarung sampai berbagai bantuan yang kerajaan beri, dan pada akhirnya mereka pun mempunyai satu keterujaan. Macam kita tengok, saya sendiri asal Johor, dekat Johor Bahru dah mula buka, pelancong Singapura pun dah datang, dan mereka sangat supportif dengan kita punya bazar. Dan kita kena fikirkan dari segi positif way kat situ. Sekarang semua orang sangat ternanti-nanti akan endemik ni, dan alhamdulillah, dan kerajaan pun dah secara dasarnya dah serapkan dalam menyamakan kita punya mentally, iaitu nak tak nak COVID-19 memang dah ada, kita berjuang bersamalah dalam kita merealisasikan hidup kita seharian lah. Itu saya mudahlah. Berjuang bersama Cik berjuang bersama. Dan kalau kita lihat sebenarnya berada di fasa peralihan ke endemik ini, sekurang-kurangnya kita dapatlah merasa nikmat hampir kepada kehidupan kita yang normal. Bukan saja di bazar Ramadan, tapi bagaimana kita mengimarahkan semula masjid ini, dan untuk kita sama-sama menikmati bulan Ramadan, dapat menunaikan solat bersama-sama di masjid ataupun di surau. Yang kita nak sentuh sekarang ni, Hanif, sebenarnya bila dah bersolat tarawih ini, pastinya kita nak ingatkan kembali tentang SOP-SOP yang anda perlu lakukan ketika bersolat tarawih. Kita nak saksikan bagaimana rakan wartawan kita Ashraf bersama dengan bingkisan ini. Jom. Memasuki fasa peralihan endemik, SOP terkini ketika berada di masjid juga telah ditetapkan oleh pihak kerajaan untuk menunaikan ibadah solat fardu dan solat sunat tarawih pada bulan Ramadan tahun ini. Pematuhan SOP haruslah diambil kira bukan sahaja oleh ahli jawatan kuasa masjid atau surau, tetapi orang ramai yang akan memenuhi ruang solat. Dan rasa kesyukuran banyaklah disebabkan oleh kelonggaran yang membenarkan merapatkan saf untuk memberi peluang kepada lebih ramai jemaah yang dapat hadir. Dan sebagaimana biasa, kita masih kekalkan lagi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN, iaitu dengan kehadiran di sini mestilah dengan register. Lepas itu memastikan dalam low risk punya jemaah yang hadir dan tidak bergejala, dan kita sediakan hand sanitizer untuk mereka hadir di sini dan menggunakan mask sepanjang masa solat di sini, dan juga setiap program-program di sini menggunakan mask dan juga menggunakan sejadah sendirilah. Macam itu. Dalam kita menerima baik perkara ini, diharapkan agar penekanan SOP baharu ini dapat dipatuhi sepenuhnya dan secara tidak langsung dapat membantu mengurangkan penularan wabak COVID-19.
dia sikit antara peringatannya. Maklumlah kalau yang mungkin ada baru nak pergi tarawih pada malam ini, harap bermanfaatlah dengan perkongsian SOP tadi. Kita ada banyak lagi sebenarnya nak dibincangkan berkenaan dengan Ramadan selepas pandemik ini bersama dengan Cik Syam. Tapi Cik Syam, kita nak berehat sekejap boleh? Kita tahan kejap ya. Kita akan kembali semula dalam perbincangan Ramadan selepas pandemik seketika nanti. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Kerinduan yang dipendam selama 2 tahun. Betul. Hari ini dapat sama-sama kita meraihkan bulan Ramadan dengan penuh rasa kenikmatan dan juga kesyukuran. Cik Hisham, bila kita bercerita tentang Ramadan selepas pandemik ini, ada banyak perkara yang perlu kita syukuri sebenarnya. Diberi kelonggaran dalam pelbagai aspek ini, terutamanya dari sudut kerohanian. Bagaimana Cik Hisham sendiri melihat peluang yang ada kepada umat Islam untuk merebut pahala yang ada untuk mereka sama-sama menikmati bulan Ramadan ini dengan aktiviti-aktiviti kerohanian? Yang pertama, sepatutnya semua warga Malaysia terutamanya bila dapat kelonggaran dari segi pandemik ni haruslah bersyukur dan melakukan amalan sebaik-baiknya lah. Bukan berarti sebelum ni tak buat. Sebelum ni buat tapi keraian dia waktu kita disekat tak boleh masuk apa semua tu lain lah. Cuma sekarang ni semua dah diraikan, semuanya dah dah dibuka dan semuanya pergi. Ambillah kesempatan ini sebab ni salah satu kesempatan yang ni bukan selalu datang dan harapkan dalam proses endemik ni dan kita doa sama-sama supaya semuanya normal seperti biasa, kita pergi mana-mana pun tanpa pakai mask dan saya rasa semua warga kena ambil peluang iaitu sebenarnya mendekatkan diri, bawalah family sebab tidak ada sekatan untuk pergi ke masjid kecuali menjaga saf lah. Dan di kesempatan ni juga sebenarnya dengan adanya kita boleh buat aktiviti berjemaah ataupun memperbanyakkan amalan pada bulan Ramadan ni sebenarnya dia memberikan satu dari segi psikologi ni dia dah memujuk manusia tu kembali ke arah normal dan sambil saling sudah tidak ada sekatan dan tidak ada rasa ketakutan dan sama-sama tu dah mula rasa seronok dan enjoy dan bila kita lihat orang lain pun dah sama seperti keadaan kita, tolonglah ambillah peluang ini sebab dia memang waktu-waktu yang kita tunggu-tunggu. Jangan hanya tunggu waktu raya, waktu Ramadan paling baguslah kita amalkan, imarahkan. Cik Syam, kalau boleh saya tanyakan soalan ini, selepas sampai 2 tahun lah istilahnya mungkin kita dikurung dengan pelbagai sekatan. Mungkin ada dari sudut psikologinya antara elemen yang paling disyukuri pada ketika ini oleh masyarakat kita, oleh kita lah sebagai manusia. Kalau macam saya paling suka kalau berjoging tu sebab kita boleh tak perlu pakai mask. Itu antara kebenarannya. Sebab saya macam mensyukuri kebebasan untuk tidak pakai mask di tempat awam ketika bersukan. Mungkin ada elemen yang disyukuri juga pada ketika ini? Mungkin sebelum ni kita dihantui dengan pelbagai-pelbagai dan kita lihat kat Malaysia ni penuh dengan masalah kesihatan mental yang sangat tinggi. Sama ada kalau dalam setting universiti macam itulah. Tapi bila dibenarkan satu-satu sektor beroperasi dan terutama sekarang menuju akademik pelajar kita benar-benar masuk dan nikmat yang kita jogging tu sebenarnya dia akan mengurangkan rasa ketidakpuashatian, rasa kerisauan ataupun anxiety yang tinggi masyarakat terutamanya. Dan dari segi pelaporan kes pun kita dah tak seperti dulu. Dan saya percaya slowly kita tengok dalam konteks lebih kecil lah UiTM lah, dah slowly dah mula berkurang dari segi isu kesihatan mental pelajar, kerisauan berlebihan pelajar dan parent tu dah mula lebih kurang. Bila dikurangkan sekatan dan pelajar pun dah boleh pergi kelas seperti biasa dengan SOP yang dibenarkan. Dan apa yang paling saya perlu highlightkan dekat sini, dia berubah mengikut psikologi manusia ni, berubah mengikut sekatan, berubah mengikut situasi. Dan bila situasi tu kita tambah baik dan kerajaan dah percaya, dah fikirkan semua benda ni, MKN terutamanya, dan slowly dia menuju kepada manusia punya psikologi yang positif. Positif tu dah mula keluar dalam sekitar masyarakat semua dan alhamdulillah slowly saya percaya masalah kesihatan mental kat Malaysia ni akan
lebih baik dan berkurang. Kalau boleh saya gambarkan apa yang diterangkan oleh Cik Hisham ni, sebenarnya kalau kita lihat dalam fasa peralihan ke endemik ini berubah juga kita fasa perubahan emosi kita, Cik Hisham, dan kita melihatkan kepada bagaimana positive vibes itu boleh diterima oleh setiap ahli masyarakat sendiri. Kalau kita lihat dalam situasi ini, kerana keterujaan yang ada untuk meraihkan Ramadan, untuk merasa nikmat Ramadan itu, kita juga perlu ingatkan bahawa dalam keadaan ini kita masih lagi berada peralihannya, belum lagi kepada kehidupan normal sepenuhnya. Bagaimana mungkin kita nak hadkan diri kita ini supaya tidak berlebih-lebihan dalam semua perkara yang kita lakukan sepanjang Ramadan? Pada saya itu sebenarnya di setiap lokasi, setiap ketentuan tu dah diberikan SOP supaya salah satu manusia ni adalah satu makhluk yang senang lupalah bila diberikan sesuatu kelonggaran. Tapi macam mana pun sedikit sebanyak tu dah mula mereka pun 2 tahun punya persepsi, emosi, mereka dah terbiasa pergi mana-mana scan, ambil suhu, even masih lagi ambil suhu walaupun tak semua permis membenarkan, dan pada satu peringkat mereka dah mula okey. Cuma dengan kawalan, saya percaya macam mana kita nak sama-sama jaga tu, konsep sama-sama jaga tu, setiap tempat kita pergi kita dah mula beringat, dan SOP tu adalah satu kayu ukur yang untuk menentukan kita ni sentiasa waspada. Sebab tu penting, walaupun di mana-mana tempat pun kita pergi, kita sentiasa, dan saya tengok benda ni semua dah jadi rutin. Even anak-anak kecil sekolah pun dah tahu prosedur. Sampailah satu peringkat nanti pihak kerajaan dah membebaskan, dengan izin lah, mudah-mudahan satu peringkat ni kita dah berada pada fasa yang terakhir contohnya. Okey, baik, bercerita mengenai Ramadan selepas pandemik ni juga dan kemeriahan yang kita kongsikan tadi. Okey, dan masa sama juga kita perlu sentiasa patuh jugalah kepada SOP kan, kepatuhan, dan ini antara satu kaedah yang sangat baik, menarik juga untuk dipaparkan. Semalam mendapat perhatian di media sosial berkaitan dengan penggunaan Crowd Control System CCS untuk kawal kemasukan pengunjung ke Bazar Ramadan ini di sekitar Kelana Jaya dan juga Kota Damansara. Okay, ini monitornya. Mereka menggunakan sistem scanning ini di mana setiap orang yang masuk tu akan lihat menggunakan sensor haba dan kemudian tahulah bilangan pengunjung di dalam. Jadi kalau dah rasa ramai tu ditahan seketika, barulah orang keluar, barulah dibawa masuk balik. Jadi ini macam norma kehidupan sekarang lah juga kan, dan kita perlu faham, masyarakat pun perlu faham dengan cepat berkenaan dengan perkara ini. Yang menarik sistem ni, kalau dah cukup orang katanya siren akan berbunyi. Siren. Ini yang menariknya. Dan pastinya bila menyentuh tentang Ramadan selepas pandemik ini, ia adalah satu perkara yang memberikan kebahagiaan lah untuk semua. Di akhir perbincangan ini, Cik Hisham, mungkin rumusan daripada Cik Hisham sendirilah untuk masyarakat di luar sana menikmati Ramadan ini, walaupun ada lagi SOP yang perlu dipatuhi. Okey, sebagai kesimpulan, apa yang saya cakap, hidup ni hanya sekali lah, bahasa mudahnya. Kita perlu enjoy walaupun dengan kekangan dan kegangan dan juga tekanan dan juga kita punya kawalan daripada kerajaan seperti SOP segala macamnya. Tapi bila kita dah dibenarkan pergi satu tempat tu, kita kena ada satu kesyukuran yang di mana benda yang kita tak pernah dapat dahululah ketika tu dikawal segala macamnya, yang kita dapat jemaah. Kita kena enjoy the moment. Setiap kali apa benda yang kerajaan bagi tu semuanya bersebab. Bukan kita minta kepada suka-suka, dan kerajaan pun dah wajibkan kita vaksin. Maksudnya dah satu peringkat, kita pun dah peringkat booster semua untuk kita ke mana-mana. Dan saya percaya kita dah mula setting dekat pemikiran kita kat sini. Kerajaan dah melakukan apa saja untuk kita selamat. Dan kita pun kena berfikir seperti orang-orang lain lah. Maksudnya semuanya dengan apa yang dah diberi ni, kita dah berada pada satu fasa yang betul-betul endemik, dan kita kena prepare that moment semua. Dan alhamdulillah enjoy, sebab dengan apa yang dah diaturkan ni, sebenarnya dah menentu pada emosi kita, dan nak menuju kepada emosi yang lebih stabil dan emosi yang lebih positif, dan memudahkan kita melakukan apa segala kerja tanpa ada rasa ragu-ragu. Dan rasa ragu-ragu tu sebenarnya yang paling banyak, yang macam mana kita masih lagi, sebab kita masih terikut dengan saranan yang tidak sepatutnya, dan kita dah dibekalkan dengan macam-macam saranan. Saya percaya dengan sedikit dan dengan apa yang dah kerajaan buat dan apa yang semua dah buat, kita boleh beralih dan emosi kita slowly akan stabil lah. InsyaAllah. Cik Syam, terima kasih banyak kerana bersama kami. Sepasnya akan kembali bertugas lah Encik Nur Hisham Yaakob, Pegawai Psikologi Kanan, Pusat Asasi UiTM
kampus Dengkil bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak sekali. Terima kasih. Okey, baik. Bercerita mengenai perniagaan ini, bercerita mengenai sambutan juga. Tak sah kalau kita tak tinjau di Padang Besar ni. Padang Besar. Padang Besar di Perlis. Bagaimana mungkin keterujaan peniaga-peniaga yang kembali berniaga di sempadan utara sana. Mari kita saksikan. Selepas 2 tahun sektor perniagaan terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, kini para peniaga di Arket Niaga Padang Besar di Perlis menarik nafas lega dengan keputusan kerajaan untuk beralih ke fasa endemik. Kedudukan strategi antara sempadan Thailand dan Malaysia ini menjadikan Arket Padang Besar antara lokasi yang wajib untuk disinggahi. Selain menawarkan harga yang berpatutan, terdapat juga pelbagai barangan kelengkapan seperti pakaian, makanan dan barangan dapur. Bagai sinar baharu, pembukaan sempadan ini mampu menarik lebih ramai pelancong yang dijangkakan menerima lebih dari 10,000 pengunjung dari dalam dan luar negara. Ini sekaligus membantu menambah pendapatan penggiat industri tempatan. Perniagaan di sini nampak okey. Orang pun dah ramai masuk lah ni. Betul macam pelancong-pelancong pun dah mula main sini. Jadi kedai-kedai pun dah banyak buka sekarang ni. Kita harap perniagaan kita ni lebih majulah. Manakala bagi peniaga barangan sukan Muhammad Firdaus Muhammad Ramli, 23 tahun, fasa endemik ini mampu memudahkan urusannya dengan pembekal daripada Thailand untuk mencari dan memilih sendiri barangan perniagaannya itu. Senang kita nak operasi dengan sana kan. Macam sekarang susah sikit sebab penyakit kan, nak masuk tak boleh sepadan. Ni dah start 1 bulan ni, dah boleh buka. Kita pun senang sikit nak berkomunikasi dengan sana. Sebab kita barang memang direct sana. Saya dah sini biasalah, macam biasalah beli barang siang murah-murah kan. Kat sana kalau tempat lain mahal sikit lah. Kat sini bolehlah kuranglah sikit harga dia. Kita boleh borong pun ya juga. Biasalah kalau pergi ramai-ramai ni macam-macam lah nak beli. Keputusan kerajaan beralih ke fasa endemik dibuat berasaskan 3 perkara. Panduan sains dan fakta COVID-19, membandingkan keperluan pembukaan sempadan di negara lain dan memberikan keselesaan kepada pengembara. Malah, langkah kerajaan membuka sempadan antarabangsa akan membantu meningkatkan pemulihan ekonomi dengan lebih pantas. Tinjauan di pintu masuk Kompleks Imigresen Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dilihat sedikit sibuk setelah pembukaan sempadan Malaysia-Thailand dibenarkan sepenuhnya pada 1 April lalu. Pihak berkuasa sentiasa bersiap siaga menjalankan pemeriksaan dan pemantauan yang ketat bagi memastikan perkara yang tidak diingini berlaku. Bila dah beralih ke fasa peralihan ke endemik ini, kita dapat saksikan sempadan negara juga sudah mula sibuk. Kalau dulu mungkin sunyi keadaannya, tapi hakikatnya sudah kembali aktif dengan pelbagai aktiviti-aktiviti dan terutamanya bagi golongan peniaga-peniaga lah. Apatah lagi nak raya ni kan? Nanti balik kampung jangan lupa singgah no. Oi, pasti. Nak ikut ke macam mana? Mari. Okey, baik, jom kita nak berteriak seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Salam 2 Ramadan buat mereka yang menonton kami di Facebook MSI TV3. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak teruskan banyak lagi perkongsian dan ini adalah berkaitan dengan kutipan dana kempen Demi Surauku. Untuk itu saya nak mengalulukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Rusdi alias Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Ikhlas bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaannya lah untuk kita kongsikan berkaitan dengan kutipan dana kempen ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan berinfaklah dengan harta tercinta, Ustaz. Okey, terima kasih. Ini masa yang paling tepatlah untuk kita berbicara tentang infak.
sebagai orang beriman, ini adalah lubuk untuk orang beriman berlumba, bersedekah ataupun infak. Dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tidak akan dapat mencapai kebaikan. Sebahagian ulama tafsir mengatakan al-birra ini ialah syurga. Kita tidak boleh capai kepada syurga melainkan kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Kalau melihat, ulama tafsir melihat minima infak kita ialah pada zakat. Tetapi asbab nuzul ayat ini diturunkan kerana ada seorang sahabat yang kaya raya, memiliki banyak kebun, dan ada satu kebun namanya Bayruha. Ada kata Biruha di depan masjid. Rasulullah pun suka. Apabila turun ayat ni yang mengatakan kamu tidak akan dapat mencapai kebaikan ataupun syurga itu melainkan kamu menginfakkan apa yang kamu suka, lalu dia terus menyatakan kepada Nabi SAW untuk menginfakkan semua kebun dia Al-Biruha itu untuk agama. Jadi di sini kalaulah kita tak dapat menginfakkan yang terbaik, paling kurang kita tetap bersedekah dengan kemampuan yang kita ada, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu penerangannya. Mungkin Ustaz boleh tambahkan sikit penerangan berkaitan dengan harta yang benar-benar akan menjadi milik kita satu hari nanti? Ya, ini pandangan orang beriman berbeza sangatlah dengan orang yang tidak beriman, sebab pandangan hidup kita melepasi jangkauan hari akhirat. Maknanya pada pandangan orang beriman ni, kalau kita belanjakan untuk diri kita, belanja itu akan habislah. Kalau kita simpan duit banyak-banyak, ya bagus, dan itu untuk kita punya waris kita yang masih hidup. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah pada kebaikan, itulah yang akan kekal bersama kita dalam kubur dan hari akhirat nanti. Sebab itulah orang bila mati bertemu dengan Allah, permintaan pertamanya ialah laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tak pulangkan kami, tangguhkan untuk kami kembali ke dunia. Nak buat apa? Fa asaddaqa wa akum, supaya aku dapat bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku dapat menjadi orang yang soleh. Di sini para ulama melihat keutamaan, ya, apabila kita melihat apa nilai paling besar kalau kita diberi peluang untuk kembali ke dunia selepas mati, bersedekah. Baik, itu antara perkongsian. Mungkin Ustaz boleh kongsikan juga kelebihan berinfak terutamanya di bulan Ramadan ini, dan antara yang ingin dikongsikan berkaitan dengan kempen ini, Ustaz. Silakan. Masya-Allah. Inilah saya bercakap kepada orang-orang beriman. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya orang yang mengimarahkan rumah Allah. Mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini, kata para ulama, ada dua. Satu, mengimarahkan dengan kita datang solat, berzikir, majlis ilmu, solat berjamaah dan sebagainya. Dan termasuk juga imarah masjid ini ialah dengan kita membina tempat-tempat ibadah, iaitu tempat surau, masjid kita, termasuk dalam imarah masjid ini. Jadi, saya nak menyeru hati orang-orang beriman inilah untuk melihat satu kempen kami pada 3 tempat yang saya akan ceritakan yang penting, lepas tu sangat penting, dan lepas itu paling-paling penting. 3 tu. Pertama di Kampung 2 di Sempurna, Sabah. Di mana kawasan tu kawasan asnaf, dan dia perlu kepada satu surau untuk solat berjamaah, dan juga di situ para asnaf juga akan menunaikan solat dan juga menjalankan kelas-kelas fardu ain yang mereka tidak dapat kecapi sebelum ini. Itu yang penting. Yang sangat penting juga, saya pergi sendiri ke pendalaman Ranau. Kalau daripada Pekan Ranau tu kami kena naik 4-wheel. Kereta biasa tak boleh masuk. 1 jam perjalanan di atas satu puncak bukit. Seorang ustaz mendirikan satu tahfiz yang sangat uzur lah. Dan keliling kepada tempat
tahfiz itu yang dinamakan Miftah Al-Ulum Lis-Sabirin, Ustaz Junaidi ini. Keliling dia ada 12 perkampungan muallaf yang perlu disantuni untuk mereka mendapatkan pengajian fardu ain daripada para ustaz di situlah. Jadi tempat itu baru disodok. Dan kesempatan Ramadan ni kita nak tuan-tuan mengambil peluang terbaik, mudah-mudahan ini menjadi jariah kepada kita di hari akhirat. Dan sangat-sangat penting, sangat-sangat menariklah. Saya baru balik daripada Long Pasir. Sipitang tu jalan nak pergi ke Brunei, dan daripada Sipitang untuk ke Long Pasir ini kalau naik 4-wheel lebih kurang 4 jam dengan jalan yang begitu teruk, jalan balak. Dan kita jumpa satu perkampungan minoriti Muslim lah di situ. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sikit lagi tidak pernah ada masjid. Di situ kita nak membina masjid pertama di Long Pasir atas biayaan Yayasan Ikhlas, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Mungkin butirannya boleh didapatkan lagi bersama dengan Yayasan Ikhlas ini. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi bersama kami. Semoga dipermudahkan urusan kutipan dana kempen demi surauku sebentar tadi. Okey, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini, Rena ada perkongsian selanjutnya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya kita nak bawakan satu perbincangan yang saya kira dapat meningkatkan lagi lah pahala di bulan Ramadan ini berkenaan dengan tabung dana masjid pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. Dan untuk bercerita lebih lanjut berkenaan dengan tabung dana ini dia saya perkenalkan Ustaz Cik Amran Mat Yusof, merupakan pendakwah bebas merangkap Duta Khas Tabung Dana Pembinaan Masjid Bukit Beruntung. Apa khabar Ustaz? Sihat, alhamdulillah. Di hari kedua kita berpuasa ni semuanya okey Ustaz? Alhamdulillah. Okey, baik. Terus kita nak bawakan berkenaan dengan tabung dana masjid pertama di Bukit Beruntung ni Ustaz. Pengenalannya terlebih dahulu yang dianggap sebagai satu wadah perpaduan ummah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengetahuan semua, Bukit Beruntung ni dia lebih kurang 20 tahun dah mula membangun. Dalam tempoh 20 tahun tu kami ada lebih kurang 11 buah surau, tapi sampai sekarang belum ada masjid. Belum ada Ustaz? Belum ada masjid, melainkan jiran kami ada. Bukit Sentosa ada masjid, tapi Bukit Beruntung masih belum ada masjid. Dengan 11 surau, dan kemudian populasi penduduk dah mencecah 50 hingga 60 ribu orang. So tujuan perancangan ni sebenarnya bermula pada tahun 2013. Kita dah mula rancang, daripada pihak surau dah rancang, dan bermulanya kutipan derma tu pada 2017. Sehinggalah sampai sekarang ni masih lagi tertangguh, masih lagi terhalang lagi lah. Jadi tujuan dia adalah kita tak nak kita punya masyarakat tu dia berada berlainan tempat. Tapi kita nak satukan yang 11 tu di bawah satu masjid, insya-Allah. Okey, dan kabarnya sudah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Selangor ya Ustaz? Ya, betul. Telah diwartakan tanah tu pun. Okey, baiklah. Dari segi perkembangan kutipan dana yang telah pun disumbangkan oleh orang ramai, dan mungkin Ustaz juga boleh kongsikan berapa lagi yang diperlukan ketika ini? Okey, baik. Kalau kita lihat pada keseluruhan tu, projek tu memerlukan lebih kurang 16 juta dengan 3 tingkat bangunan yang bukan hanya berperanan sebagai masjid, tapi berperanan sebagai Islamic One Stop Center. Jadi macam tu. So kutipan sampai hari ini lebih kurang 3 juta dan kita perlukan lebih kurang lagi lah 13 juta untuk tarikh yang kita jangka untuk siap pada 2024. Ada tempoh 2 tahun lagi, insya-Allah. Insya-Allah, dan pastinya dalam keadaan sekarang ini kita boleh menyemarakkan lagi lah semangat dalam kalangan umat Islam ya Ustaz, untuk terutama Ramadan kan. Betul. Dan pastinya di samping itu juga mungkin Ustaz boleh terangkanlah dari segi kebaikan sebenarnya kita melakukan infak ini, terutamanya dalam usaha untuk pembinaan Masjid Bukit Beruntung. Saya selalu mengingatkan diri saya lah dan kita semua bahawa kata-kata mudah yang kita faham adalah dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal. Sedang akhirat itu tempat kita kekal. So masa kita ada kat dunia, kirim siap-siap harta kita ke akhirat.
sebab kita tahu waktu selepas kita mati kita tak boleh bawa harta kita tu. So kirimlah dengan wakaf yang macam ni. Memang kita tahu Nabi SAW dia paling dermawan pada bulan Ramadan. Malah dermawan dia tu disebut laju dia tu lebih daripada angin yang kuat, disebut gitu kan. Maka saya sukalah nak mengingatkan kita bahawa untuk memberi keuntungan kita di dunia dan keuntungan besar di akhirat adalah dengan kita mewakafkanlah, terutama dalam pembinaan masjid. Dan dikhabarkan dalam hadis bahawa orang yang bina masjid kemudian di akhirat nanti Allah bina rumah baginya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, mudah-mudahan ya Ustaz ya. Dan bagi mereka di luar sana yang mungkin ketika ini mendengarkan perbincangan kita ini, bagaimana mungkin cara mereka dapat sama-sama berinfak untuk masjid ini? Baik, pertama sekali saya panggil dengan khusus penduduk Bukit Beruntung sendiri. Ya. Supaya kita rasa bangga untuk membangunkan masjid yang pertama tempat kita, jiran kami di Bukit Sentosa dan orang yang di sekitar dan semua sekali lah. Jawatan Kuasa Pembinaan sedang berusaha untuk buat demi kebaikan semua orang penduduk Bukit Beruntung. Saya nak serulah semua orang termasuk diri saya sendiri, ahli korporat ke siapa saja, untuk jom sama-sama dengan kami untuk bangunkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya untuk diri kita, malah kita boleh berwakaf atas nama arwah adik-beradik kita, saudara mara kita. Dan yang lebih utamalah, bila kita buat tu dalam bulan Ramadan, buat pula tu digandakan sehingga 700 kali ganda. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Dan itu adalah nombor akaun yang tertera untuk sama-sama kita menyumbang kepada pembinaan Masjid Bukit Beruntung ini. Betul. Sedikit pesanan terakhir daripada Ustaz sebelum mengundurkan diri. Saya selalu kata bahawa hidup kita hanya sementara. So bawalah siap-siap harta kita dengan pujuklah ahli keluarga kita supaya jadikan harta dunia sebagai keberuntungan dekat akhirat. Jangan biarkan harta dunia tertinggal dengan sia-sia. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih di atas peringatan tersebut. Dan kita juga mengharapkan agar ini menjadi titik tolak kepada usaha kita untuk melakukan amal jariah ya Ustaz ya. Dan pastinya rebut peluang di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ganjaran pahala yang ada. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Cik Amran Mat Yusof, pendakwah bebas merangkap Duta Khas Tabung Dana Pembinaan Masjid Bukit Beruntung. Selamat berpuasa ya Ustaz ya. Baiklah, kita nak kongsikan satu lagi bingkisan sebenarnya. Ini menyentuh tentang malam amal mengumpul dana oleh Compassionate Care Foundation dan Protect and Save the Children Association. Saksikan. Bertempat di sebuah hotel terkemuka di Petaling Jaya, satu majlis makan malam amal Healing and Empowering Lives diadakan dengan kolaborasi bersama dua badan amal, Compassionate Care Foundation (CCF) dan Protect and Save the Children Association (PSC). Program ini bertujuan mengumpul dana bersama badan bukan kerajaan (NGO) bagi membantu golongan kurang berkemampuan yang mempunyai penyakit kronik serta menangani isu penderaan yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Selain dihadiri oleh Lembaga Pengarah CCF Tan Sri Datuk Sri Lee Lam Tai, majlis turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran Menteri Kewangan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan juga tetamu undangan dari pelbagai agensi. Melalui usaha yang dibuat pada malam inilah, kita berharaplah bahawa kita dapat ini kumpulkan satu amount itu dana yang membolehkan Compassionate Care Foundation untuk meneruskan pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan sehingga sekarang. Aktiviti lelongan pelbagai barangan bernilai turut diadakan bagi menambahkan lagi dana yang terkumpul. Kami menggunakan itu dana untuk membantulah golongan yang telah dikenal pasti. Itu misalnya golongan B40 yang itu menghidapilah pelbagai itu penyakit. Kita memberikan rawatan percuma kepada mereka. Ini kerana apa yang kita buat ini ialah untuk merealisasikan sebuah masyarakat penyayang. Memberi sambil beramal. Semoga bantuan yang diterima daripada pelbagai pihak sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban terutama kepada golongan yang memerlukan.
Okey, itu dia tadi antara bingkisan yang sempat kami bawakan untuk anda yang pastinya juga Hanif. Ini peluanglah kepada semua. Bila kita bercerita tentang amal jariah, tentang bersedekah dan sebagainya, peluang terbaik di bulan Ramadan ini. Jangan lupa rebutlah macam-macam peluang yang boleh kita dapatkan daripada yang mudah ataupun yang mungkin secara ramai-ramai kan, collective effort tu boleh kita lakukan juga. Yang penting kita rebut kesempatan ini. Tapi yang penting juga, ini baru hari kedua kita berpuasa kan. Jangan lupa semalam mungkin meriah tu boleh dimaafkan seketika lah. Tapi kes masih lagi di paras 5 angka. Kalau boleh dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ke Bazar Ramadan ini mungkin sedikit sukar, tapi boleh kita lakukan. Dielakkan untuk bawa anak-anak kecil ke tempat-tempat yang sesak ni. Bukan tak boleh, tapi tidak digalakkanlah dalam keadaan sebegini. Kita faham dengan kemeriahan, keterujaan rakyat Malaysia sendiri. Kadang-kadang kehadiran anak-anak kecil ini, kita risau kesihatan mereka. Apatah lagi bila sekolah pun sekarang dah dibuka. Jagalah kesihatan anak masing-masing kan. Baik, kita juga nak menyentuh tentang topik esok ini. Berkenaan dengan 2 juta penerima vaksin tidak lengkap. Tak lengkap ni maksudnya mereka tak ambil lagi dos penggalak. Betul. Jadi mungkin ianya tidak diwajibkan lagi, tapi jangan sampailah disegerakan kan. Jadi silalah lakukan tanggungjawab anda semua. Okey. Selamat berpuasa. Untuk itu hari ini sahaja. Sekian sahaja untuk hari inilah. Ya, baik. Maksudnya esok jumpa lagi di Malaysia hari ini. Saya Hanif Miswan. Saya Hazrina Kasim. Assalamualaikum. Jom selalu. Terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban